Sidang Dewan Negara memasuki hari kelima. Pelbagai langkah keselamatan diambil dalam mengekang sebarang ancaman di kawasan pesisir pantai Timur Sabah. Untuk laporan penuh langsung ke Parlimen bersama Syamimi Saripan. Hazal Desmond, terima kasih. Dua lagi individu mengangkat sumpah jawatan sebagai ahli Dewan Negara hari ini. Ketua UMNO bahagian Tebrau, Datuk Abdul Salim Sulaiman dan Ketua Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Murum, Michelle Mujalihan mengangkat sumpah di hadapannya di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Pelantikan Datuk Abdul Halim berkuat kuasa pada 23 November hingga 22 November 2026, sementara Michelle bermula pada 11 Disember hingga 10 Disember 2026 atas perkenannya di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasyah. Kewajipan jawatan itu dengan segala daya. Saya menyaran agar semua ahli Dewan Negara mengekalkan momentum yang produktif ini dan terus berkongsi input, perbahasan dan ucapan kepada media massa, elektronik, media sosial agar rakyat terus dapat maklumat dan manfaat daripada perbahasan di dalam Dewan yang mulia ini. Bagi mendepani cabaran keselamatan, pelbagai langkah diambil pasukan Angkatan Tentera Malaysia ATM bagi mengekang ancaman di perairan pesisir pantai Timur Sabah. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hafsan berkata ia termasuk mengekalkan operasi ATM sedia ada selain memperkasa melalui latihan di peringkat perkhidmatan dan latihan. Tambahnya, pembinaan kem tentera di Felda Sahabat Lahad Datu turut memperkukuh pertahanan di kawasan daratan dan perairan tersebut. Pembinaan yang bernilai 547 juta ringgit itu dijangka siap pada pertengahan tahun 2027. Timur Sabah mulai daripada Kudat sehinggalah ke Tawau. Selain daripada itu, aset-aset lain yang ditempatkan seperti radar coastal surveillance system, dua buah pengkalan operasi hadapan di laut dalam bentuk sea basing di perairan Sempurna dan Sedakan yang melibatkan pengoperasian pengkalan tentera laut secara silih berganti. Kita ada sebuah kapal auxiliary silih berganti, kapal Bunga Emas dan kapal Tun Azizan, serta aset-aset dari tentera darat, tentera laut dan tentera udara yang telah meningkatkan keselamatan maritim dan daratan di kawasan berkenaan, Tan Sri Pertua. Beliau menjawab soalan yang dikemukakan Senator Datuk Noraini Idris. Seterusnya, PDRMD benar untuk memeriksa video rakaman kamera papan pemuka dashcam milik kereta peribadi pengguna selaras dengan Seksyen 21 Akta Polis 1967. Mana-mana individu yang gagal memberi kerjasama boleh ditangkap di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Berdasarkan perkembangan semasa dan teknologi yang semakin canggih, PDRM menjalankan siasatan mengikut perubahan arus perdana, termasuk penggunaan rakaman video yang dirakam menggunakan peranti-peranti yang dipasang di kenderaan seperti kamera papan pemuka yang disebutkan tadi. Rakaman kemalangan dari dashcam sebuah kenderaan sebenarnya membantu PDRM dan ia dijadikan sebagai keterangan untuk dikemukakan dalam mahkamah selaras dengan penuntukan di bawah Akta Keterangan 1950 berhubung kaedah keboleh terima dokumen. Beliau menjawab pertanyaan Senator Serwandi Saad mengenai penggunaan dashcam bagi membantu siasatan kes kemalangan jalan raya. Seramai 3,041 individu menerima penggunaan ubat pre-exposure prophylaxis PrEP. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni berkata berdasarkan analisis awal sehingga ke-6 penggunaan PrEP terdapat beberapa impak positif seperti penurunan kadar jangkitan penyakit siflis. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan bahawa klien yang mengambil PrEP mematuhi dan mengamal nasihat pencegahan jangkitan HIV melalui penggunaan kondom secara konsisten dan perubahan tingkah laku yang lebih baik walaupun sedang menggunakan PrEP. Tan Sri Yang di-Pertua.
Penjelasan bagi menjawab soalan yang dibangkitkan Senator Datuk Hussein Awang, pelaksanaan projek rintis PrEP ini telah dilaksana di 18 klinik kesihatan di bawah KKM selama 12 bulan sejak Januari tahun ini. Dan sekian laporan dari Dewan Negara. Dewan ketika ini sedang berhenti rehat seketika dan akan menyambung kembali perbahasan bagi membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Hazard Dasman di studio. Syamimi Saripan, terima kasih.